Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu kenyataan Rafizi yang saya nak kongsi kepada kamu semua yang menonton video kali ini. Kenyataan Rafizi yang sehingga akan menimbulkan satu persoalan besar daripada saya sendiri. Ini berkaitan dengan hubungan di antara Muhyiddin dan Anwar, hubungan di antara PH dan PN, ataupun hubungan di antara PKR dan Bersatu. Saudara-saudara, dalam politik apa saja boleh berlaku. Tiada mustahil PH dan PN boleh bergabung, tiada mustahil Bersatu dan PKR boleh bergabung, tiada mustahil Muhyiddin boleh jadi Perdana Menteri dan dibantu oleh Anwar Ibrahim. Tiada yang mustahil. Tapi satu kenyataan Rafizi ini yang berkata, setahu saya tiada usaha singkir Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu. Rafizi bersuara mewakili kedudukan Anwar sebagai PKR, walaupun beliau bukan lagi timbalan Presiden PKR menurut kenyataan Rafizi. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan kepada Anda, sekiranya Anda mengalami masalah kesehatan penyakit berulang, gout, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, sakit melibatkan jantung, hati, paru-paru, dan buah pinggang, dan apa saja masalah penyakit yang Anda alami. Ini adalah terapi imun transfer factor untuk meningkatkan, mendidik, menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan dan ingin mendapatkan tips terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, setakat pengetahuannya, tiada sebarang usaha untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu bagi membawa masuk parti itu ke dalam kerajaan. Bagaimanapun, Rafizi berkata, Perdana Menteri merangkap Presiden PKR, Anwar Ibrahim, jarang berkongsi dengannya mengenai langkah politik yang akan diambil. Setakat yang saya tahu, tiada usaha tersebut. Anwar sebagai Presiden Parti tidak berkongsi perkara-perkara seperti langkah politik seperti ini. Perbincangan mengenai strategi politik parti yang besar dan melibatkan saya hanya berlaku ke arah PRU15 dan semasa pembentukan kerajaan perpaduan, menurut Rafizi. Jadi maksudnya tidak usaha Anwar untuk menjatuhkan Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu dan membawa masuk parti itu ke dalam kerajaan. Tapi bagi saya tidak masalah sekiranya Muhyiddin nak sokong Anwar, ahli parlemen Pago itu nak sokong Anwar, Bersatu nak sokong Anwar. Tapi yang pasti Anwar adalah pemimpin yang mahu Malaysia, mahu politik dibersihkan daripada rasuah. Jadi saudara-saudara, adakah peratusan yang membolehkan Bersatu dan PKR akan bergabung, ataupun Anwar dan Muhyiddin akan bergabung dalam satu gabungan yang sama? Apa komen Anda? Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, siapapun juga yang diburu oleh SPRM sehingga mendapatkan kerjasama dengan Interpol ataupun International Police adalah satu ataupun seseorang individu ataupun pihak yang memang dikehendaki. Bercakap tentang perkara begini, nama yang tidak asing menantu Muhyiddin yang memang sudah dicari. Saya pun tidak tahu sudah berapa lama, ada mungkin lebih setahun. Sehingga hari ini belum lagi balik ke Malaysia. Siapa yang kena? Nama Muhyiddin Yassin yang kena. Tapi ada satu berita terbaru. Pagi ini kita digemparkan, bertarik 23 Oktober, di mana terdapat, ini bukan daripada page yang tidak rasmi ataupun fake account, tetapi daripada berita harian online dan daripada Malaysia Kini BM.
yang menyatakan Adlan yang juga menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dikehendaki oleh SPRM bagi menghadapi pertuduhan pecah amanah. Menantu Muhyiddin dikatakan hidup mewah di Asia Barat. Aha. Ini saya boleh cakap beliau akhirnya ditangkap. Bukan ditangkap secara fisikal, tapi ditangkap media. Sedang hidup mewah di negara orang. Akhirnya ramai yang menggesa beliau supaya dibawa balik. Dan perkara ini, bahan ini menjadi satu serangan yang diterima oleh Muhyiddin Yassin. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu ini, saya ingin perkenalkan, ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, gout, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, bawasir, dan apa saja masalah penyakit Anda alami, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips terapi imun, Anda boleh menghubungi saya. Jadi saudara-saudara, benar atau tidak? Dalam gambar ini yang saya lihat, Anda boleh lihat di Facebook page Berita Harian Online. Berita sepenuhnya, menantu Muhyiddin dipercayai tinggal di negara Arab. Tiada perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. Ahli perniagaan yang menjadi buruan, Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan, yang telah melarikan diri lebih 2 tahun lalu, dipercayai kini menjalani kehidupan mewah di sebuah negara Asia Barat. Bayangkan, menjadi seorang yang dikehendaki, terutamanya rakyat Malaysia. Satu perkara yang agak memalukan bila beliau ini menjadi orang yang dikehendaki, tetapi sudahlah tidak balik Malaysia, tidak menyerahkan diri, tetapi sedang menjalani kehidupan yang mewah di negara orang. Jadi bayangkan kalau Anda di tempat Muhyiddin Yassin. Sudah pasti banyak serangan yang diterima Muhyiddin. Bukan saja di lapangan, tetapi dalam dewan pun Muhyiddin diserang berkaitan dengan isu ini, karena ini adalah menantu Muhyiddin Yassin. Adlan yang juga menantu kepada Muhyiddin dikehendaki SPRM bagi menghadapi pertuduhan pecah amanah. Beberapa gambar yang dikongsi kepada New Straits Times menunjukkan Adlan bersama beberapa kenamaan dari Asia Tenggara, daripada Asia Barat. Dalam satu gambar tersebut kelihatan potret seorang pemimpin negara berkenaan. Sumber memberitahu NST bahwa Adlan kerap keluar masuk negara berkenaan untuk perjalanan ke luar negara, termasuk ke Thailand bagi bermain golf dan mengunjungi lapang sasar menembak. Difahamkan keluarganya turut berada bersamanya, namun NST tidak akan dapat mengesahkan maklumat itu. Adlan di negara tiada perjanjian ekstradisi. Sebelum ini SPRM memaklumkan bahwa Adlan dipercayai tinggal di sebuah negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. Adlan 49 tahun meninggalkan negara ini menuju ke New Zealand pada 17 Mei 2023. Tidak lama selepas bapa mentuanya didakwa atas beberapa pertuduhan rasuah. Peguamnya Mansor Sad, 70 tahun, turut melarikan diri. Beliau meninggalkan negara ini menuju ke Jakarta 4 hari selepas Adlan dan sejak itu tidak kembali. Anda boleh lihat melalui artikel daripada biharian.com. Ini adalah bukan bukan daripada maklumat palsu, tetapi perkongsian ini daripada maklumat rasmi. Jadi bila perbahasan Muhyiddin di dalam dewan diganggu oleh ahli parlimen DAP, kecoh, menantu hidup mewah, itu adalah antara serangan yang diterima Muhyiddin lah. Sidang Dewan Rakyat tegang seketika apabila isu membabitkan menantu ahli parlimen Pago Muhyiddin Yassin yang dilaporkan hidup mewah di Asia Barat dibangkitkan seorang ahli parlimen DAP. Ia bermula selepas Ku Poi Tiong, PH Kota Melaka, ketika mencela perbahasan RUU Perbekalan 2026 sedang dibahaskan. Muhyiddin memberitahu beliau ingin membangkitkan isu kemiskinan rakyat. Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo
men sling bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY head bucket. Boleh guna di mana-mana, jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY head bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.